Sebut pasal anak, sesetengah orang pasti akan mudah sensitif kerana bak kata orang tua, biarlah mak sakit tak apa, jangan anak-anak mak yang sakit. Namun kisah kali ini juga sedih apabila seorang anak yang ditatang dan dibelai dengan kasih sayang ibu bapanya ditemui mati di sebuah sungai yang terletak sejauh 33 km dari lokasi terakhir dia dilihat. Apakah yang terjadi? Ikuti kisah ini. William Yao Zhenzong atau mesra dipanggil Ah Zong yang berusia 6 tahun dilaporkan hilang pada 16 Januari 2013 Rabu di Putra Heights, Subang Jaya. Kanak-kanak itu dikatakan hilang selepas keluar dari kedai elektronik Ongking di Jalan Putra Mahkota 7 Palang 6C Putra Heights, Subang Jaya. William berketinggian 70 cm serta mempunyai kesan parut di bahagian kiri dahi. Parut di dahi William adalah akibat terjatuh dan luka di tangannya semasa dia belajar menunggang basikal. Parut luka tersebut adalah sumber harapan buat bapa William, Yao Kok Kang. Itu adalah antara beberapa tanda yang membolehkan orang ramai untuk mengenali anaknya hilang. Ramai orang menelefon keluarga mangsa tetapi ianya tidak berakhir dengan kata-kata, "Kami sudah menjumpai William." Yao juga berharap dapat mendengar William memanggilnya apa bagi melepaskan rindu. Namun, di sebalik segala kedukaan ini, keluarga mangsa bersedia untuk menghadapi segala kesudahan baik atau buruk dan berharap anaknya itu dapat dijumpai dengan selamat. Mengimbau kembali kejadian itu, Yao dan isterinya baru sahaja selesai makan malam bersama 3 orang anaknya termasuk mangsa. Selepas itu, mereka berhenti di sebuah kedai elektronik di Jalan Putra Mahkota dan meninggalkan 3 orang anak dalam kereta Toyota Storm. Tujuan mereka ke situ adalah untuk melihat mesin basuh baru. Menurut abang mangsa, apabila ibu bapa mereka telah pergi, adik perempuannya mula menangis. Dia yang merupakan anak sulung cuba menenangkan adiknya dan William pula memutuskan untuk meninggalkan kereta dan mencari ibu bapa mereka. Apabila ibu bapa mereka tiba di kereta, mereka perasan yang William tidak ada di dalam kenderaan. Tidak membuang masa, mereka mencari William di merata-rata tempat dan membuat laporan polis atas kehilangannya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Subang Jaya SCP Yahya Ramli berkata bahawa satu pasukan 5 anggota polis bekerja sepanjang masa untuk mencari kanak-kanak tersebut. Polis juga menggerakkan anjing K9 untuk menghidu jejak budak itu, tetapi hanya berjaya untuk mendapatkan bau sepanjang kira-kira 200 meter daripada kenderaan mangsa. 2 hari selepas kejadian, pihak polis menolak kemungkinan perbuatan colek berlaku berikutan kehilangan kanak-kanak ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Bakri Zainin menjelaskan bahawa buat masa ini tiada sebarang petunjuk untuk mengatakan kanak-kanak itu dicolek. Ditambah pula, ahli keluarganya juga tidak menerima sebarang tuntutan wang tebusan. Selain itu, polis telah memaklumkan kehilangan kanak-kanak itu menerusi talian NOR di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dengan berbuat demikian, segala data diri adik William Yao ini termasuk gambarnya telah dipanjangkan kepada anggota-anggota keselamatan di sempadan seluruh Malaysia, sama ada yang berada di utara dan selatan Semenanjung. Pada 22 Januari 2013, pihak polis telah menubuhkan pasukan khas untuk mencari kanak-kanak itu. Namun masih belum mendapat apa-apa maklumat. Polis turut menonton beberapa rakaman kamera litar tertutup yang dipasang di kawasan itu, namun tidak mendapat sebarang maklumat. Dalam rakaman itu hanya menunjukkan ramai orang lalu lalang di situ dan polis percaya kemungkinan ada di antara masyarakat yang ternampak mangsa ini. Pada 24 Januari 2013, misteri kehilangan William Yao selama 9 hari berakhir apabila ibu bapanya mengenal pasti mayat kanak-kanak yang dijumpai terapung dalam keadaan mereput di jeti Sungai Sirih, Pelabuhan Kelang merupakan anak mereka. Mayat kanak-kanak itu dikenal pasti sebagai William berdasarkan pengecaman oleh Yao Kok Kang dan isterinya Goh Ye Ying yang menemui 2 parut di belakang kepala dan 1 di dahi kanak-kanak berkenaan yang mempunyai persamaan dengan William. Ibu bapa William turut mengesahkan seluar pendek dan seluar dalam pada mayat kanak-kanak itu kepunyaan anak mereka. Berdasarkan siasatan awal, polis mendapati kanak-kanak yang dijumpai 75% milik William. Bagaimanapun, kesahihan 100% identiti mayat tersebut hanya dapat ditentukan selepas keputusan ujian DNA dikeluarkan.
Ye Ying 28 tahun dan Kok Kang 32 tahun hadir membuat pengecaman terhadap mayat tersebut di bilik mayat Hospital Tengku Ampun Rahimah pada pukul 12.30 tengah malam dan pukul 11 pagi. Pasangan suami isteri itu enggan ditemui kerana terlalu sedih selepas melihat mayat mangsa. Hasil bedah siasat selama sejam yang selesai pukul 12.30 tengah hari mendapati kanak-kanak yang dijumpai itu sudah meninggal dunia dalam tempoh kira-kira seminggu. Hasil bedah siasat tidak menemui kesan kecederaan luaran kecuali kesan gigitan binatang dipercayai ketika mayat itu berada dalam air. Dengan penemuan mayat itu, polis menganggap kes kehilangan William sudah selesai dan kematian mangsa diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Untuk makluman, lokasi Sungai Sirih tempat penemuan mayat itu terletak 33 km dari Putra Heights, tempat William dilaporkan hilang. Kawasan Putra Heights tiada sungai tetapi terdapat sebatang sungai di Bukit Lancong yang terletak kira-kira 3 km dari Putra Heights. Sungai di Bukit Lancong itu bersambung dengan Sungai Sirih yang kemudian mengalir ke arah Pelabuhan Kelang. Polis belum dapat merungkai bagaimana kanak-kanak itu boleh ditemui mati di sungai itu kerana lokasi mangsa hilang terletak jauh dari sungai terbabit. Pada 28 Januari 2013, polis mengesahkan mayat yang ditemui di Sungai Sirih Pelabuhan Kelang ialah mayat William Yao Zhengzong. Hasil ujian DNA mendapati contoh darah A dan B milik ibu William, Goh Ye Ying dan bapanya Yao Kok Kang sama dengan DNA mayat yang ditemui. Ekoran pengesahan ini, polis katanya akan meneruskan dan menggiatkan lagi siasatan bagi mencari punca kematian William. Setakat ini, polis masih belum mengenepikan kemungkinan William dicolik sebelum dibunuh dan mayatnya dihumban ke sungai berkenaan. Dalam pada itu, polis turut menyiasat kemungkinan William terjatuh ke dalam sebuah longkang besar lalu lemas dan mayatnya dibawa arus hingga ke Sungai Sirih. Polis juga tidak menolak kemungkinan berlaku penderaan. Mayat mangsa selamat disemadikan di Julutong Krematorium Batu Berendam, Melaka pada pukul 2 petang selepas selesai acara keagamaan. Suasana pilu menyelubungi anggota keluarga terutama ibu bapa mendiang pada upacara pengebumian di tanah perkuburan berkenaan. Sebelum itu, mayat mendiang dituntut di Hospital Tengku Ampun Rahimah sekitar jam 10.20 pagi sebelum dibawa ke Melaka untuk majlis pengebumian. Di samping itu, melalui Ketua Biro Khidmat Awam dan Aduan MCA Datuk Seri Michael Chong memaklumkan ganjaran sebanyak RM60,000 menanti sesiapa yang mempunyai maklumat sehingga membawa kepada penangkapan dan sabitan mereka yang bertanggungjawab atas kematian mangsa. Pada 30 Januari 2013, polis mengambil keterangan 5 individu bagi membantu siasatan berhubung dakwaan mangsa pernah didera sebelum dia hilang dan ditemui mati. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Operasi dan Risikan Melaka, Superintendent PR Gunarajan berkata, kelima-lima individu itu ialah moyang, datuk saudara dan bapa saudara William serta seorang lelaki dan anak perempuannya yang juga jiran kepada moyang kanak-kanak itu. Rakaman percakapan itu dilakukan 4 pegawai masing-masing, 2 dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka dan Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya di rumah moyang William di Batang, Melaka Jasin. Rakaman percakapan kelima-lima individu berkenaan dijalankan selama 4 jam bermula 3.30 petang hingga 7.30 malam. Polis juga memanggil 2 lagi individu termasuk Nenek William Chi Chow Moy, 68 tahun, bagi membantu siasatan kes itu, dan apa yang mengejutkan, nenek mangsa mengatakan mangsa pernah didera. Pada 20 Jun 2013, Mahkamah Coroner bagi menyiasat punca kematian William Yao Zhengzong memutuskan kematian kanak-kanak itu adalah berpunca dari nahas. Coroner Muhammad Ezri Syaharil ketika mengumumkan keputusan inkuest berkata, Mahkamah berpendapat mangsa telah secara tidak sengaja tergelincir dan terjatuh ke dalam longkang besar menyebabkan kepalanya terhantuk pada satu batuan keras. Mangsa tidak sengaja tergelincir dan kepalanya terkena pada konkrit longkang dan menemui ajalnya sebelum dihanyutkan oleh arus dari longkang ke Sungai Kelang berhampiran Pelabuhan Kelang. Dalam penghakiman 14 muka surat itu menolak unsur-unsur jenayah dalam kematian itu termasuk penglibatan ibu bapa mendiang. Beliau juga menolak teori pencolekan dan bunuh serta teori penderaan. Walau bagaimanapun, penghakiman itu tidak menolak kemungkinan bahawa kecuaian oleh ibu bapa telah membawa kepada kematian mangsa. Dalam menjelaskan bukti yang membawa kepada kesimpulan mahkamah, Muhammad Ezri memutuskan bahawa mahkamah telah menolak 2 kemungkinan lain yang dikemukakan oleh pakar forensik, iaitu bahawa mangsa telah dipukul di kepala atau lemas sebelum mati. Teori mangsa jatuh ke dalam longkang besar 70 kali 100 meter berhampiran kenderaan di mana dia telah dilihat kali terakhir tidak pernah disangkal oleh mana-mana saksi. Pada malam itu, kawasan itu juga basah dan licin serta gelap. Satu lagi aspek yang dipertimbangkan oleh mahkamah adalah kematangan mangsa, dan coroner berkata bahawa
seorang budak seusianya adalah kerap melakukan kesilapan akibat faktor tidak matang. Mahkamah tidak menolak kemungkinan pada malam itu, mangsa telah keluar dari kenderaan selepas ditinggalkan oleh ibu bapanya dan menghala ke arah kawasan padang berhampiran. Muhammad Azri juga menolak teori pencolekan dan bunuh walaupun terdapat kenyataan daripada keluarga mengenai panggilan menuntut wang tebusan. Mahkamah menolak teori mangsa telah dicolek sebelum dibunuh memandangkan panggilan dan SMS yang dibuat agak lewat berbanding tarikh kehilangan mangsa. Beliau juga mendapati bahawa panggilan pertama yang diterima oleh ibu mangsa yang meminta wang tebusan RM80,000 dipercayai telah dibuat selepas mangsa meninggal dunia. Polis juga telah menyiasat dan mendakwa individu yang membuat panggilan palsu tersebut. Satu lagi teori yang ditolak Muhammad Azri adalah mangsa didera sebelum dia dibunuh. Teori ini turut disangkal melalui keterangan pakar perubatan forensik yang menolak dia adalah mangsa dera kerana ketiadaan pola kecederaan yang berulang dan berperingkat. Selain itu, nenek mangsa juga telah mengakui sengaja mengada-ngadakan cerita bahawa mangsa pernah dipukul bapanya. Muhammad Azri berkata masa kematian William adalah kira-kira 1 atau 2 hari selepas dia hilang pada 16 Januari 2013. Seramai 21 saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan termasuk ahli keluarga mendiang. Sejurus mendengar keputusan itu, ibu bapa mangsa dilihat mengalirkan air mata namun enggan bercakap kepada pihak media. Bagaimanapun, Peguam Pemerhati Keluarga Terbabit Goh Kim Lian memaklumkan kepada wartawan, keluarga mangsa berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Coroner ini dan memutuskan tiada tindakan siasatan ke peringkat seterusnya. Begitulah kesudahan kisah ini, semuanya sudah terbukti. Ini bukanlah suatu kecuaian ibu bapa kerana kami percaya tiada ibu bapa yang sanggup melihat anak-anaknya sakit waimah digigit seekor nyamuk. Kisah ini sudah 10 tahun berlaku. Percayalah di mata ibu bapa mangsa, kejadian ini seolah-olah baru sahaja berlaku semalam. Semoga mereka bersabar dan tabah menghadapi ujian ini. Ada idea? Komen sikit.